Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, imam kita, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia ada menyebut dalam kitab dia Midrajus Salikin satu perkataan yang menarik. Dia guna perkataan man alzama nafsahu adabu sunnati nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifati wala maqama ashrafu min maqam mutaba'atul habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Imam Ibn Qayyim dia sebut perkataan ini dengan dia kata ini perkataan, dia pun ambil perkataan orang lain, ulama sebelum dia. Tapi perkataan ini menarik. Walaupun dia bukan hadis, tapi dia membentuk jalan fikiran. Dia kata man alzama nafsahu adab sunnati. Dia kata siapa yang suka melazimkan diri dia dengan adab-adab sunnah. Siapa yang mengajak diri dia beradab dengan adab sunnah, lazim, dia kita kata apa, dia melazimkan diri dia selalu, dia dengan sunnah, dia mewajibkan diri dia dengan sunnah, dia bagi suatu istiqamah hubungan dia dengan sunnah. Siapa yang melazimkan diri dia dengan adab-adab sunnah, dia kata nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifati, maka lama-lama Allah Ta'ala akan campakkan cahaya dalam hati dia dengan cahaya ma'rifah, cahaya dia kenal apa Tuhan mau, dia kenal sunnah tu, dia reti selok-belok tentang sunnah, dia jadi orang yang arif dengan sunnah, orang yang kenal sunnah. Tapi dia kena lazimkan diri dia dengan adab sunnah. Maka Allah Ta'ala akan bagi nur pada hati dia dengan nur ma'rifah. Hati dia akan kenal. Hati dia akan cam. Yang ni bukan sunnah. Yang ni sunnah. Allah bagi dia cam. Kata dia, wala maqama ashrafu min maqam mutaba'atul habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Dia kata tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan Allah memberi hati kita itu nur dan bagi pada diri kita itu cahaya ma'rifah, sehingga kita dapat mutaba'atul habib, mengikuti kekasih kita, habib kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan mengikuti habib pada perintahnya, pada perbuatannya dan pada akhlaknya. Jadi alhamdulillah ikhwan, kalau merenung perkataan Imam Ibn Qayyim ini dalam Madarijus Salikin ini, kita renung, kita tengok, kita boleh buat satu kesimpulan.
Kesimpulan apa dia? Bila Allah bagi pada kita masa, ruang waktu, dapat belajar pula as-sunnah, maka patutlah kita syukuri Allah Jalla wa'ala. Syukur. Kenapa? Kerana bila kita belajar sunnah, Tuhan akan memberi kepada kita balasan. Kita tak belajar sunnah ni secara kosong. Tidak. Ada satu lagu Makcik Azizah. Dia kata macam mana? Semua tuduhan, apa lagi? Apa tu macam mana Makcik dia? Kosong. Macam mana lagu tu? Lupa. Siapa menyanyi? Semua apa? Tuduhan, cacian. Lagu tu lah yang saya tahu belakang dia. Kosong. Allah bila kita bergerak belajar sunnah, nawaitu kita nak pergi mengaji bab sunnah, Allah tak biar kita kosong. Allah nak bagi balik. Macam kita pergi kenduri kahwin rumah orang, kita pergi kenduri kahwin tak pernah pergi dengan tangan kosong, tak pernah. Walaupun tuan rumah tu panggil kita, dia bukan nak apa-apa kan. Terutama orang Kelantan. Ada tu, saya pergi kenduri orang Kelantan, kita bawa lah tabiat orang Tanjung. Semua yang kita bagi kat dia, dia bagi balik. Dia tak mau. Dia kata ni kena kahwin anak dia. Bukan dia nak apa? Dia tak mau. Dia memang macam tu. Jadi bila kita tunjuk kesungguhan kita nak beradab dengan adab sunnah, Allah nak bagi kepada kita balasan apa dia? Pertama, Allah nak bagi hati kita tu ada nur. Artinya, kalau kita mengaji bukan sunnah, hati kita tak dapat nur, cahaya. Nawwarallah, Allah sinar hati kita. Dengan sinar apa? Dengan sinar ma'rifah, binuril ma'rifah, dengan sinar ilmu, kenal, faham, dapat lihat. Tu dia memang sifat cahaya. Cahaya bila gelap, orang bubuh cahaya barulah nampak. Lagi cahaya tu pergi jauh, lagi kita nampak jauh. Sunnah dia macam tu. Bila kita belajar adab sunnah, Allah nawwarallahu qalbahu. Allah nurkan hati kita. Lagi hati kita nampak jauh. Nampak. Dan yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi pada kita apa dia? Maqamu ashraf. Kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan apa dia? Mutaba'atul Habib. Ini sangat sama dengan ayat dalam Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iaitu Allah kata, kalau kamu kata kamu cinta Allah, sayang Allah, nak tunjuk cinta, nak tunjuk sayang pada Allah, Allah suruh tunjuk sayang pada Allah dengan mutaba'atul habib. Dengan kita ikut Nabi dia. Muhammad dipanggil Nabiullah. Muhammad dipanggil Rasulullah. Muhammad bin Abdullah dipanggil dengan gelaran Khalilullah. Saya tambah sikit. Kita biasakan lidah kita menyebut nama Nabi dulu, Muhammad. Sebab nama dia Muhammad. Rasulullah itu pangkat dia, gelaran dia. Jadi dia bukan Rasul. Dia bukan Rasul yang apa pakcik? Orang putih kata Rasul misteri. Mysterious. Dia bukan Rasul yang apa? Yang tak dikenali. Somebody strange. Bukan orang yang tak apa? Orang asing. Rasulullah, Nabi Muhammad, Rasulullah, dia dikenali. Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak pinak mereka.
Jadi nama dia Muhammad, dia bukan tak ada nama, dia ada nama. Dia lahir dengan proses biasa. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Dia melalui fitrah itu. Nama dia Muhammad, nama pak dia Abdullah, nama tok dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Dia daripada Bani Hashim. Dia berbangsa Arab jenis Quraisy. Dia ahli Mekah. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Gelarannya Allah bagi ke dia. Makam, kedudukan yang Allah bagi pada dia, pangkat sebagai Rasulullah. Bukan Rasul. Rasul tak ada makna. Pasal tu jangan panggil Muhammad dengan nama Rasul. Rasul bersabda, tak betul. Sebab Rasul dia perkataan kosong. Dia kena ada sandaran idhafah. Rasul bermakna utusan. So utusan siapa? Dia mesti yang utusan yang mulia. Barulah Rasulullah. Muhammad huwa Rasulullah. Jadi bila kita nak kata kita ada Rasulullah. Kita ada Rasul. Utusan Allah. Penuhkan perkataan itu. Huwa Rasulullah. Huwa Nabiyullah. Huwa Khalilullah. Huwa Habibullah. Jadi kita jangan biasakan diri kita Rasul bersabda. Rasul bersabda. Oh, yang ada siapa hantar dalam tibian tu ceramah wanita Indonesia tu. Yang saya kata lisan dia keliru. Dia sebut Rasul. Rasul. Semua lidah dia Rasul. 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 Habiskan ayat tu. Muhammad adalah Rasulullah. Dan sahabat tak pernah panggil Ya Rasul. Tak ada. Sahabat panggil Ya Rasulullah. Kita berkata Rasul telah bersabda. Rasul mana? Rasul mana? Rasul manusia? Rasul jin? Rasul utusan syaitan? Tak. Dia Rasulullah. Apa itu? Dia mesti diikuti. Kalau dia Rasul mana-mana puah, tak apa. Dia Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kita kena tahu satu benda yang paling mulia. Apa dia? Dalam kita duk belajar ni, benda paling mulia Tuhan bagi pada kita, Tuan Haji Abdul Karim. Ada. Lewat sikit lah. Saya awal sikit lah. Benda paling mulia Allah bagi pada kita apa dia? Kata Imam Ibn Qayyim, bila Allah bagi pada kita maqam, kedudukan, Allah bagi pangkat apa? Mutaba'atul Habib. Allah bagi pada kita kemampuan untuk mengikuti kekasih Allah. Itulah makam yang paling tinggi. Maqamu asyraf. Kalau orang tu Allah tahan dia daripada mutaba'atul Nabi, mutaba'atu Rasulullah, Allah tahan dia daripada ikut Nabi. Bermakna Allah tak bagi pada dia kedudukan yang paling mulia. Kalau benda itu paling mulia, maka mesti dia ada dhadduhu, lawan dia. Maka paling rendah, paling ke bawah, ahwan, paling rendah, paling ke bawah, ialah apabila Allah izinkan hidup kita, masa kita, fikiran kita tidak ikut Nabi. Itulah yang paling rendah. Pasal itu dalam pepatah Arab, pepatah tak tahulah syair ke apa, saya pun tak ingat dah. Tapi dalam pepatah lah dia kata, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tuhu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Dia kata kalau sekiranya perkataan kita ni sayang, kasih, cinta, itu benar, maka akan ada satu tragedi dalam hidup kita. Apa dia? Kita pasti nak ikut orang yang kita dakwa kata kita sayang dia, cinta dia. Banyak orang kita tak ikut. Banyak orang kita tak kisah pun. Tapi ada satu orang kita kisah.
So kalau benarlah kasih kita pada dia itu kasih yang benar, lau kana hubbuka sadiqa, kalaulah hub kamu itu benar, la ata'tahu, pasti kamu dapat ikut dia. Kenapa? Innal muhib, bagi orang yang mencintai, apakah yang paling bahagia? Liman yuhibbu al-muti'. Paling bahagia pada dia ialah dia boleh ikut orang yang dia kasih. Sekarang sebelum kita nak ikut Nabi, kita nak belajar sunnah Nabi, kita kena tahu satu benda dulu. Muhammad bin Abdullah ni, dia dicintai dulu oleh Tuhan dia sebelum kita diperintah cinta dia. Sebelum kita diperintah selawat pada dia, Tuhan dia selawat dahulu pada dia. Kita bukan orang yang pertama ikut dia. Kita bukan orang pertama sayang dia. Tuhan dia sayang dia dulu. Allah sayang sungguh pada dia. Maka Allah bagi semulia-mulia kedudukan pada dia. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Maka kita kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di atas itu kita kata sesungguhnya aku menjadi saksi. Muhammad adalah abduhu. Muhammad adalah hambanya. Hamba di sini bukan dengan makna makhluknya. Kerana bukan saja Muhammad makhluk Tuhan, semua orang makhluk Tuhan. Tapi kesaksian abduhu ni kesaksian ubudiyah Muhammad. Muhammad benar-benar seorang hamba yang telah berubudiyah kepada Allah, telah beribadah pada Allah. Muhammad telah mencapai makam ubudiyah, ketundukan, kepatuhan yang tinggi pada Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan Muhammad adalah utusannya, utusan Allah. Yang itu wa asyhadu, aku jadi saksi. Jadi baru kita tahu nilai kita ikut Nabi itu daripada arah mana kita ikut Nabi. Dia mempunyai maqamul asyraf, makam yang paling tinggi. Sebab orang yang kita ikut tu orang yang paling dicintai Allah. Hatta semayang dia, puasa dia, uduk dia, tidur dia, bangkit dia, tayamum dia, haji dia, umrah dia, dia berada di dalam acuan ini. Apa dia? Abdullah wa Rasulullah. Dia tak keluar. Dia tak dapat keluar. Sentiasalah zikir dia, hati dia yang zahir dan yang batin, dia di atas mendapat kesaksian dia hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Subhanallah. Pasal itu kita kata salawatullah wa salamuhu alaihi. Selawat Allah dan salam Allah ke atasnya. Bila-bila pun kita dengar nama Nabi kita, kita kata salawatullah wa salamuhu alaihi. Dia mendapat salam dan selawat daripada Allah. Sebab dia ini sangat-sangat mulia di sisi Allah. Amat-amat mulia. Sampai Nabi ambil ayat sembahyang pakai tangan kanan. Kita disuruh ikut. Nabi masukkan ayat ke dalam hidung. Lepas tu Nabi buang ayat tu balik guna tangan kiri. Istinsar. Kita disuruh ikut. Kalau kita ambil matematik lah, matematik sekarang ni, Allah benda tu sangat apa? I think very technical lah. Ada tu. Sangat apa? Sangat kecil-kecil sangat. So, takkanlah satu orang somebody itu yang dia nak ajak kita. Dah, Allah nak. Kerana apa? Sampai peringkat itu kita disuruh perhati. Kerana daripada atas ke bawah, bawah ke atas, kanan ke kiri, kiri ke kanan, Muhammad diliputi dengan keredaan daripada Allah. Allah nak kita jadikan orang yang Allah kasih, Allah redha, Allah sayang, menjadi imam kita, qudwah kita, hasanah kita, uswah kita. Ini orang yang kita ittiba, qudwah kita, pimpinan kita, imam kita. Dialah orang yang akan duduk depan kita. Dia adalah uswah kita.
Dan uswah bukan sebarang uswah, uswatun hasanah. Dahsyat. Karena itu ikhwan, apa sahaja yang berkaitan dengan Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah ini, kesemuanya kalau kita ikut, kita berada pada maqamul asyraf, makam yang tinggi. Dan kita kena tahu, kalau kita tahu Muhammad orang yang tinggi, kita tak boleh ikut orang yang tinggi. Yang tu kita persoal balik, siapa dia orang yang kita pergi ikut selain Muhammad tu? Kalau Quran cerita orang dulu kan, dia berkata apa? Wajadna aba'ana, cukuplah kami mendapati ajaran mak bapak kami. Sampai Allah turunkan ayat, Allah kata, apakah pandangan kamu kalau mak bapak kamu itu orang yang tak boleh fikir dan tak duduk di atas petunjuk? Sebab Muhammad duduk atas petunjuk. Sampai dikatakan wa khairal hadi hadiyu Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad, petunjuk orang yang Allah sayang, orang yang Allah cinta, orang yang Allah kasih, orang yang Allah muliakan ini, Muhammad bin Abdullah huwa Rasulullah. Karena itu ikhwan, daripada kita kata daripada hal kecil sampai hal besar, kita cuba nak ikut Nabi kita Muhammad. Ikhwan, cuba kita tengok satu riwayat. Kita boleh ikut tak riwayat ni? Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat ni daripada Abu Hurairah dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Riwayat ni riwayat yang kecil, riwayat yang biasa-biasa ya Cik Din. Abu Hurairah kata, Nabi kata, dia kata Nabi pernah bersabda, Nabi kata, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu as-sana'u. فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَهَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ. Hadis ni kita ikut dah. Pendek lah. Hadis ni hadis Bukhari. Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi kata, tengok Nabi kata. Ingat balik pelajaran kita yang dah berkurun-kurun lamanya. Lama pelajaran kita. Lama dah. Lama tak lama, dis pun dah 6 tahun, jalan 7 tahun. Lama. Sebelum tu lagi, lama. Pak Amir lama, Pak Amir, daripada Semilang. Ada satu surau dulu Pak Amir ingat tak? Surau kecil tu. Surau Sembilan Pantai. Di situ lagi bab wuduk Pak Amir. Dia Raja Saokok situ. Isyak atas muka orang pula. Baik. Pelajaran kita yang lama-lama, kita renung balik, kita ingat balik pelajaran kita. Sebelum kita nak ambil hadis ni, kita jadikan pelajaran kita yang silam itu sebagai panduan. So bila sebut Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah wa Nabiullah wa Khalilullah, kalau hal itu Nabi kita Muhammad bercakap tentang agama, maka Allah benteng lisan dia daripada bercakap sesuatu melibatkan hawa nafsu. Andai kata terlepas, Allah akan cabut jantung dia supaya yang dia cakap mengikut hawa nafsu tu tak keluar di mulut dia dan tak diikuti orang. Maka Allah nak yang keluar daripada mulut Nabi ni yang bersih sahaja. Jadi tak ada orang boleh bercakap agama ni dalam bentuk dinul khalis, agama yang murni, melainkan hanyalah Muhammad bin Abdullah sahaja untuk akhir zaman ini. Tengok Nabi kata, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala suka tengok kalau kita ni bersin. Kalau bersin mai, kita bersin, Allah suka.
Dan kalau menguap datang, bila menguap mai pada kita, Allah suka kita kontrol dia. Allah tak suka kita layan dia. Bersin kita layan, Allah suka. Kalau mai menguap, Allah tak mau kita layan menguap. Nabi kata, فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ. Bila kamu bersin, Nabi kata, pujilah Allah. Pasal Allah suka. Benda Allah suka kan? Alhamdulillah. Sebab sekurang-kurangnya dalam bersin itu ada sayang Tuhan. Ada redha Tuhan. Nabi kata, فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ sami'ahu ayyushammitahu. Nabi kata menjadi hak kepada orang Islam yang lain, bila dia dengar saudara dia bersin dan saudara dia kata Alhamdulillah, maka menjadi hak pada dia untuk mendoakan. Menjadi hak pada dia, dia kena doakan. Kenapa? Kerana kawan itu berada dalam suasana Allah suka. Allah suka tengok dia bersin, Allah suka dengar dia kata Alhamdulillah, dan kita kena join lah. Sebab benda tu benda dalam rahmat Tuhan. Kita jangan apa? Jangan jadi kayu duduk, tak mau join. Tak boleh, join. Respon. Nabi kata, wa amma tatha'ub. Tapi ada pun menguap. Fa innama huwa minasyaitan. Dia dari syaitan. Betul Allah tak suka. Falyarudduhu mastata'a. Bila satu orang tu menguap, Nabi kata falyarudduhu mastata'a. Nabi kata cuba kontrol sedapat mungkin. Jangan supaya jangan kontrol macam mana? Jangan sampai fa iza qalaha sampai tu keluar. Jangan dia. Orang tua kata tengok dia ni menguap macam apa? Apik lancor. Menguap macam apik lancor. Kan apik tu kan dulu apik dulu kan duduk atas lancor Pak Mit dengan kaki dia pacak satu, dia menguap. Mana dia tutup ke dia apa? Kalau sampai keluar daripada mulut kita, Nabi kata dhahika minhu syaitan. Syaitan gelak seronok. Kerana pada diri kita ada dia punya rambu-ramba tu. Boleh je. I think you ask me so early. So early. Because dia ada di belakang. Okay. Dia ada di belakang. Soalan pakcik, ada tidak ada riwayat Nabi menguap? Okay. Daripada pakcik tanya, saya jawab je lah. Lagi saya lupa kan. Imam Ibn Hajar Asqalani sebut dalam Fathul Bari, dia kata ada riwayat yang para ulama pegang bahawa para Nabi tak pernah menguap. Para Nabi seorang pun tak pernah menguap. Sebab dalam hadis ni dikatakan daripada syaitan. Jadi Allah menjaga adab para Nabi. Allah tak masukkan mereka dalam kategori menguap, dan umat tak nampak mereka menguap, supaya tidak ada gangguan syaitan pada mereka. Cuma Ibn Hajar kata riwayat itu riwayat yang dhaif secara sanad, tetapi dia mempunyai kekuatan secara makna yang sahih. Pasal hadis yang kita baca ni, hadis Bukhari ni sahih, maka mustahil ada amalan-amalan yang cenderung kepada akhlak yang buruk kepada diri seorang Nabi. Maka tak salah kita berpegang dengan pandangan bahawa para Nabi tidak menguap. Sebab dia tak suka benda tu. Allah pelihara mereka. Kita yang tu kita panggil kata ismah. Ismatun minallah, satu pemeliharaan diri Allah pada mereka. Ada satu buku nama Dalilul Falihin. Dia syarah kepada Riyadus Salihin. Dalam hadis itu dibincang, dalam syarah itu dibincang, para nabi ni terlibat tak dengan dosa? Maka tak, mereka tak terlibat dengan dosa. Itu ismah, perlindungan Allah bagi. Dosa yang mana? Dosa besar. Dosa yang mencacatkan wahyu turun pada mereka. Lepas tu bahagian kedua dibincang, kalau dosa-dosa kecil ini terlibat tak?
Sebab dosa kecil ni dia adalah benda yang kita kata apa pakcik? Common life. Hidup hari-hari. Di situ ada khilaf para ulama. Yang dosa-dosa kecil ni, yang Allah pelihara mereka maksum daripada dosa besar. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kita kata macam cemar di mata, tetapi dia tidak merosakkan. Maka itu sebahagian para ulama dalam Dalilul Falihin, dia kata, sebahagian ulama kata ya, kerana itu mereka selalu beristighfar di atas ni tabiat-tabiat yang macam ni. Dia macam Musa pernah pukul orang, mati hamba Allah tu, mati. Jadi itu dia merujuk kepada zaman hari itu, dia bukanlah suatu jenayah yang besar. Cuma kebetulan Fir'aun ni, kerana Musa ni daripada Bani Israel, yang mati itu daripada bangsa Qibti, bangsa Fir'aun, so dia punya emosi dia terganggu lah. Lepas tu Musa pula dengar kata duk jadi pejuang bangsa ketika itu, banyak benda Musa duk tentang dia, maka berkelai pukul mati zaman Fir'aun ni benda biasa. Tapi mai dekat Musa aja dia buat kes. Kat orang lain tak ada apa pun. Tapi mai kat Musa aja dia dia jadikan isu. Jadi itu tidak mencemarkan kedudukan Nabi Musa. Jadi itu di antara contoh, dia kata dosa yang dimaksudkan dosa-dosa yang bukan dosa besar. Dosa besar itu mereka ismah, Allah lindung. Yang kita kata maksum. Maksum dia tak terlibat dengan dosa besar, derhaka mak bapak, tak terlibat. Tapi yang teknikal ini, sangat teknikal, maka itu ada para ulama kita kata mereka terlibat. Mereka terlibat. Maka itu mereka selalu kata astaghfirullah. Menguap dia bukan daripada dosa besar. Tak. Tetapi kerana menguap itu dikaitkan dengan syaitan, dia akan mencacatkan urusan wahyu. Kalau para nabi makan dengan kiri ini bukanlah buat benda haram ke benda apa, dah. Cuma kerana Nabi kata makan dengan kiri itu dari syaitan, maka dia akan jadi masalah. Tengok Nabi orang Islam, dia kata syaitan makan, tiba-tiba dia makan cara syaitan, maka percakapan dia kepada wahyu itu akan diragui. Kalau makan dengan kiri daripada syaitan pun dia boleh tiru, manakah satu jaminan yang dia cakap ni bukan dari syaitan? Dia akan jadi macam tu. Maka Allah bagi ismah kepada mereka supaya itu tidak menjadi perkara yang dibangkit dan mencacatkan urusan dakwah itu. Boleh pakcik? Tapi kita selalu berpegang dengan perkataan para nabi itu mereka dalam keadaan maksum, dipelihara Allah daripada dosa dan akhlak-akhlak yang merosakkan dakwah mereka. Baik, alhamdulillah. Kenapa dalam hadis itu dibagi tahu kepada kita kenapa tak disuka menguap. Menguap tu tak disuka sampai terbit apa? Bunyi kan? Sampai bunyi lagu tu. Tak disuka. Hadis tu jawab sendiri, kerana hadis tu kata itu daripada cara menguap syaitan. Bermakna menguap itu bukanlah masalah, tapi beradab dengan adab syaitan tu masalah. Jadi macam mana kita nak larikan diri kita daripada terlibat dengan adab syaitan? Tengok. Dalam hadis tu juga Nabi menggunakan perkataan apa? Nabi guna perkataan bila satu orang tu menguap, Nabi kata falyaruddahu mastata'a. Nabi kata tahan semampu mungkin. Jadi kalau menguap tu main tak salah, tabiat manusia kita akan menguap. Cuma Nabi tak mau jalan yang kita ambil tu jalan syaitan. Ambil jalan seorang yang beradab. Apa Nabi kata? Falyaruddahu mastata'a. Tahan. Jangan sampai keluar. Suara tu jangan sampai keluar. Disebut dalam riwayat Tirmizi, Abu Hurairah kata, at-tathawub fi salah minasyaitan
fa iza tasa'aba ahadukum falyaqzim mastata'a, bahawa menguap dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita menguap dari syaitan. Maka kalau siapa menguap dalam dalam sembahyang, falyaqzim mastata', tahan. Jangan terlaksana suara-suara itu, jangan sampai terlaksana. Baik. Tengok Nabi sebut apa? Nabi sebut pada kita dalam riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sebut kepada kita, ini juga ada dalam riwayat Muslim. Nabi sebut, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Nabi kita bila menguap mai Nabi kata, "Falyumsik yadahu ala fihi." Nabi kata, tahan menguap tu dengan tangan di mulut. Tahan dengan tangan di mulut. Lepas tu Nabi kata, fa inna syaitana yadkhulu. Kerana kalau kamu tak tahan, syaitan masuk. Dia masuk. Bila kamu menguap tu, dia masuk dalam mulut kamu. Cara syaitan tak masuk pun kita macam ni dah. Tak mahu kalau dia masuk. Jadi inilah awal mukadimah kita tadi, apa dia? Makam yang paling tinggi, makam yang paling mulia adalah makam mutaba'atul habib. Kita dapat ikut Rasulullah. Dan dalam hadis ni Nabi boleh bagi tahu kedudukan menguap itu di mana. Kalau menguap itu mai, apa kita patut buat, dan kalau menguap itu mai, macam mana kita nak halang dia. Dan kalau sampai tu apa terjadi? Setan mula jadi gelak. Pasal apa? Dia berjaya masuk dalam diri kita. Walaupun nanti dengan kita semayang, dengan kita istighfar, dengan kita zikrullah, dia duduk tak aman dalam diri kita, dia keluar balik. Tapi dia boleh masuk tu satu benda yang cukup untuk dia raih sampai dia gelak. Dhahika syaitan. Aku boleh masuk dah. Kata mereka ada Nabi, kata Nabi mereka itu Nabi Rasulullah tinggi di sisi Allah. Hal menguap pun mereka tak boleh ikut orang yang paling tinggi. Setan duk kata lagu tu kat kita. Jadi Nabi tak mau kita terlibat dengan benda itu. Cuma dalam hadis ni Nabi tak sebut kita nak tutup mulut kita dengan tangan apa. Cuma Nabi kata falyumsik biyadihi ala fihi. Ni faham kita? Ambil tangan letak di mulut kita. Cuma tak sebut tangan apa. Cuma adalah satu sedikit perbahasan para ulama. Dia orang cakap yang paling afdalnya, kerana itu melibatkan amalan syaitan, pakai tangan kiri. Tapi dalam riwayat tak dijelaskan. Kita nak guna kain ke pun boleh, tapi semua tu pun pakai tangan. Boleh. Kita nak tutup macam ni ke? Nak tutup lagu ni ke? Kata tutup lagu ni senang. Pak bagi kat dia. Baik, tak apa. Kemudian Nabi kita ikhwan, bagi tahu kepada kita perkara yang kita tak tahu tentang menguap dalam hadis tadi. Pertama, Nabi bagi tahu kalau kita menguap, usahakan jangan layan. Sebab apa? Sebab syaitan akan gelak pada kita. Dan syaitan boleh masuk dalam mulut kita dengan jalan menguap. Itu adalah satu benda ikhwan yang sangat dahsyat. Syaitan boleh gelak. Nabi bayangkan syaitan boleh gelak. Dia boleh gelak. Gelak ni, syaitan kalau gelak tanda apa? Tanda apa Makcik Azizah? Tanda happy ya. Dan Allah kata apa dalam Quran? Dia adalah musuh gelak. Musuh tengok musuh gelak bermakna dia syak ah. Apa kali dalam surah Yasin Allah dok katakan dia musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu. Bukan kata dia musuh mubin. Jelas dia musuh. Sejak daripada bapa kamu Adam lagi. Kenapa hampir buat bagi dia gelak? Dia happy. Bila terbit,
Dan suara tu akan terbit apabila kita tak tutup mulut kita. Kan? Kita tak kontrol dia, maka pasti akan terbit. Nabi nak kita bawa tangan mah. Kita boleh kebam. Kita lawan buka tak buka. Daripada duduk lawan buka tak buka, Nabi kita hang tutup dengan tangan kan senang. Tentu dah tak terbuka. Tentu tutup. Biar angin tu hilang dalam keadaan mulut kita tak terbuka dan tak mengeluarkan suara. Ikhwan, beza dia, kita kalau tak baca hadis yang macam ni, kita hanya duk ingat menguap ni dia macam tabiat biasa. Tapi tak. Petunjuk Nabi bagi tahu pada kita, dalam menguap itu ada gangguan syaitan. Syaitan boleh ambil alih kita. So, aktiviti menguap ni, daripada anak kita kecil lagi, kita dah duk kena perhati tengok. Supaya adab itu dapat dia ikut. Bila dia, tak kalau susah Pak Cik Din, walaupun menguap, tangan nak sampai di mulut tu susah. Susah orang boleh menguap. Tanpa tengah buat kita. Dia macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Takat hadis ni, takat yang kita duk baca ni, takat yang kita baca lah. Kita tak berjumpa apa-apa bacaan yang Nabi ajak pada kita kena baca masa menguap. Cuma yang kita jumpa perbuatan. Baca auzubillah ke, astaghfirullah ke. Maka dalam mana-mana riwayat kita tak jumpalah benda tu. Kalau orang tu nak baca, saya kalau menguap saya baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal apa? Pasal setan. Saya baca tu. Kalau dia baca auzubillahi minasyaitanirrajim, tapi dia tak tutup juga mulut dia lagu tu, bermakna auzubillah tak ada makna. Maka dalam kisah menguap, Nabi tak ajak apa bacaan. Nabi cuma ajak perbuatan saja, tutup. Dan Nabi nak tutup macam mana? Bila tangan kita pergi tang mulut, falyarudduhu mastata'. Tahan dia sekuat-kuat, semampu mungkin. Baik dalam salat maupun di luar salat. Bukan kata bila kita tutup, kita boleh lepas. Dah. Mentang-mentang tutup, lepas dah. Pasal tu tak mau bagi keluar tu. Dan kemudian celah kita, ialah kalau ada orang kata saya baca astaghfirullah. Kerana Nabi tak meletakkan apa-apa bacaan di situ, jadi kita, untuk apa kita letak? Dalam riwayat Nabi sebut pada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat satu amalan yang amalan itu bukan termasuk daripada apa yang aku ajar, sedangkan itu dalam hal agama, Nabi kita dia buat sia-sia, ditolak. Jadi kalau dia teralik, dia menguap, dia tak tutup mulut, lepas tu astaghfirullah. Dia astaghfirullah tu kerana dia terlepas sunnah Nabi. Yang tu tak apalah. Istighfar itu bukan pasal menguap, pasal dia terlepas adab di dalam menguap. Itu dia minta ampun pada Allah. Tapi itu kita katakan bahawa kerana itu ikhwan, ayat Allah Jalla wa'ala menyebut pada kita, hadis menguap ni sikit sangat dan simple, mudah saja kan. Tapi ada ayat Allah Ta'ala menyebut tentang walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Allah kata orang beriman ini, orang yang beriman ini dalam Baqarah 165, Allah kata orang beriman ini, mereka itu asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Mereka sangat di dalam hal nak menunjukkan cinta mereka pada Allah. Kita cinta Allah, Tok Mat, betul?
Macam mana kita tunjuk cinta kita pada Allah? Kita tunjuk cinta kita pada Allah macam mana? Patuh perintah Allah. Pakcik Ramlan. Ikut suruhan Allah. Pak Amir, kita tunjuk cinta kita pada Allah macam mana? Okay. Pakcik Din? Betul lah. Semua tu jawapan yang betul. Haji Abdul Karim ada nak tambah? Pakcik? Cinta kepada Allah dengan kita mengikut Rasulullah. Semua jawapan tu betul. Tapi jawapan yang tepat, jawapan mudir. Ada. Ha? InsyaAllah, pecah lubang. Ya. Sebab itu yang Ali Imran sebut kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu nak tunjuk kamu cinta pada Allah, fattabi'uni. Ikut aku. Tunjuk cinta kamu pada Allah dengan kamu ikut aku. Maka Al-Baqarah tadi 165 Allah Ta'ala kata, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat nak menunjukkan cinta mereka pada Allah. Macam mana? Dengan mereka sangat mengikuti jalan Rasulullah. Sampai saya kata tadi dalam sekecil-kecil benda. Pasal apa? Pasal apabila benda tu ada pada Nabi, Nabi yang cakap, Nabi yang buat, Nabi yang bagi endorsement, itu sifat Nabi, itu akhlak Nabi, kesemuanya itu mendapat restu daripada Allah Jalla wa'ala. Kesemuanya di bawah limpahan rahmat dan kurnia dan redha Allah Ta'ala. Sampailah termasuk bab menguap. Sangat, hadis pun tak banyak kan? Hadis Abi Hurairah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kesemuanya kedudukannya yang sahih belaka. Maka bila kita tahu itu daripada Rasulullah, maka syaitan dia akan segera menampakkan benda itu remeh. Dia bagi nampak benda itu remeh, dan kita akan macam pandang mudah aja. Tak kisah aja. Kan biasa-biasa aja. Tetapi orang beriman, Allah Ta'ala kata, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman dia sentiasa nak tunjuk cinta daripada Allah dengan dia mengikut cara Rasulullah. Kalau orang tanya pada kita, hang menguap, baguslah hang tutup mulut tu, baguslah, tapi hang tak baca apa ke? Kita kata saya tak baca apa. Takkan sampai apa pun tak baca. Kita tak baca sebab itulah cara saya tunjuk cinta pada Allah, kerana Muhammad bin Abdullah dengan kedudukan apa Pakcik Din? Kedudukan Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Dia tak baca apa dan dia tak ajar apa. Sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Muhammad. Maka saya tak baca. So kalau ada orang nak baca, dia baca auzubillah ke, istighfar ke, untuk apa dia baca? Dia kata ini yang sesuai dengan menguap. Kita kata lebih baik tinggalkan bacaan. Kenapa? Kerana bila Nabi tak baca, itulah paling sempurna. Kita baca ni untuk apa? Nak buat bagi baik lagi ke? Mana mungkin? Mana mungkin? Dah habaq dah tadi. Dia yang paling dicintai Allah. Atas bawah, daripada atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, depan ke belakang, Muhammad diliputi keredaan Allah. Sehingga makam Muhammad bin Abdullah, makam dia Rasulullah, Nabiullah, Khalilullah. Bukan kata makam biasa. Dia bukan Rasul, dia bukan Nabi biasa. Dia Rasulullah, Nabiullah. Dia bukan Nabi saja. Nabi maksud dia apa? Pembawa berita. Tapi dia Nabiullah. Dia bawa berita dari Allah. Kalau Nabi biasa, banyak Nabi palsu duk ada. Daripada zaman dulu, Indonesia lagi banyak palsu. Sebaiklah Agus main sini. Tak tahu lah. Tak diukur tuan Nabi. Malaysia pun tak besar. Antara mana berapa banyak dah setakat ni.
mengaku Nabi, kena tangkap. Nabi kena tangkap. Mati. Lepas tu duduk tak duduk jadi Tuhan pula. Malaysia paling dahsyat, Tuhan pun dia tangkap. Nampak macam sakit. Kesian. Jadi itulah ikhwan. Tapi hadis tu tak habis lagi. Hadis tu dia punya gabungan apa dia? Allah mencintai bersin. Allah suka tengok orang bersin. Pasal apa Allah suka orang bersin ni? Apa yang ada dalam bersin ni? Yang tu kita tengok esok. Baca sikit-sikit dah. Betul pakcik? Pakcik dia alhamdulillah. Kemarin pakcik dia tersilap. Pakcik dia tersilap. Silap tengok WhatsApp. Kelas kita adalah Atibian. Pakcik pergi tengok dalam grup besar. Mak pakcik kata semalam tak ada kelas, tak ada iklan. Rupanya ada. Pakcik terlupa. Ada. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya tutup, saya kata sepatah. Bila sebut menguak, sekarang ni kita nampak tak petunjuk Nabi? Bagaimana kita handle benda tu? Andai kata kita masuk dalam aktiviti harian menguak, kita tak ikut cara Nabi, maka setan gelak kita hari-hari dan kita tak bernilai langsung. Wahai benda tu kecil lah. Kecil lah. Pasal tu ingat balik Ibn Qayyim kata apa tadi? Tidak ada makam yang paling mulia melainkan makam makam kita diberi peluang ikut Rasulullah. Alhamdulillah kita mulia di sisi Allah. Dan bila orang tu boleh menguap tak ikut cara Nabi, ketahuilah makam dia paling rendah. Paling rendah. Walaupun dalam hadis ni tidak ada ancaman pada orang menguap. Kalau hang tak tutup mulut ada ancaman. Amalan kita gugur ke tak ada kan? Tak ada ancaman apa. Tetapi cuma ada pertunjuk Nabi buat macam mana. Maka kita kena tahu sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi dalam apa keadaan sekalipun. Ni pula kita tengok bersin pula. Sebab hadis tu dia mai sekali dalam satu hadis. So, apa yang ada dalam bersin, nak kena baca apa, nak kena buat apa, berapa kali bersin, kita tengok. InsyaAllah. Esok kita tengok. Sebab hadis tu pendek, baca lepas maghrib dan habis. Boleh. Ada soalan nak tanya? Selama ni saya tak tahu tu Faizal Arab. Tak tahu sebab kita tak payah ajar apa-apa. Pakcik. Pakcik duduk baca. Baca astagfirullah. Kalau pakcik duduk Pulau Pinang lagi lama lagi dapat banyak. Alhamdulillah. Datuk ada nak tambah ke? Boleh Pakcik Diana? InsyaAllah. Esok kita sambung berkenaan dengan bersin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.